Okey, dalam video ni saya nak tunjukkan contoh bagaimana kalau kata seorang yang isi form. Contohnya ni adalah form. Okey, yang ni adalah form. Dia masukkan nama, dia masukkan nombor telefon, and then dia masukkan. Ini contoh form untuk orang ambil personal coaching saya, di mana bila dia masukkan nama, masukkan nombor telefon, dia akan automatic hantar WhatsApp secara direct. Contohnya saya masukkan test. Okay, anda tengok kat sini kat phone ni, dia kosong kan. Okay, dia masukkan nombor telefon, masukkan email, test, then others, test. Okay, and then once seseorang tu hantar borang, apa yang akan berlaku adalah dia akan terima satu WhatsApp. Terima kasih permohonan coaching anda telah terima. Tuan Fairuz akan menghubungi anda sekejap lagi. Jadi saya akan tunjukkan bagaimana cara anda boleh buat macam ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita saya dalam tips internet marketing terkini bersama saya Fairuz Razak. Dan jika anda baru first time berada pada channel saya ini, pastikan anda tekan subscribe dan butang bel di bahagian bawah untuk melihat banyak lagi tips-tips berkaitan dengan pemasaran online. Dan untuk video kali ini saya akan kongsikan kepada anda bagaimana caranya anda boleh bila seseorang itu kontak anda melalui anda punya website, dia akan mendapat notification melalui WhatsApp. Orang kontak saya jika dia berminat untuk mendapatkan personal coaching, dia akan dapat notification melalui WhatsApp. Jadi bagaimana saya set up benda ni secara detail, saya akan tunjukkan secara A to Z bagaimana saya set up melalui tutorial ini. Jadi tanpa berlengah masa, jom kita tengok tutorial ni. Okey, baiklah, untuk tutorial kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk anda integratekan anda punya form. Dan bila orang masukkan nama, detail dan sebagainya, orang itu akan dapat notification melalui WhatsApp mereka. Okay, alright. Untuk pertama kali anda kena ada dua perkara ini, iaitu satu adalah Fluent Form, di mana kat personal coaching ni saya gunakan satu form yang dinamakan Fluent Form. Okay, ini adalah Fluent Form. Anda boleh google je Fluent Form. Okay, inilah harga untuk Fluent Form untuk single website $59. Tapi kalau anda dapatkan harga yang lebih murah, anda boleh pergi pada bahagian description di bawah ini. Okey. Dan satu lagi benda yang anda perlu dapatkan adalah Wabot. Ni Wabot ni adalah satu, nama dia WhatsApp API. WhatsApp API ni sebenarnya Wabot ni dia boleh buat macam-macam benda. Okey. Antaranya yang dia boleh bagi notification lah, tapi sebenarnya dia ada banyak lagi dia punya kelebihan. Wabot ni dia boleh auto reply, dia boleh blast, and then dia boleh macam-macam lah, dia boleh integrate dengan berbagai-bagai plugin. Tapi dalam konteks ni saya nak ajar bagaimana Wabot ni, kita nak bila orang submit je form, ni nampak dia ada integration dengan Fluent Form, and then dia boleh terus dapat anda boleh dapat mereka boleh dapat notification. Okey, jadi untuk Wabot ni sebenarnya, kalau anda berminat, anda boleh pergi, ni dia punya plan, dia ada sebulan RM50, 6 bulan RM275. Yang detail ni anda boleh dapatkan pada bahagian description. Pada bahagian description saya pada bahagian bawah ni, saya akan bagi link untuk anda dapatkan Wabot ni. Okey, alright. Jadi next one adalah bagaimana dia ada satu tutorial. Tutorial kat sini. Kat sini dia ada tutorial bagaimana nak integrate. Dia ada macam-macam function macam saya bagi tahu. Tapi untuk tutorial kali ini saya akan tunjukkan macam mana dia nak connect dengan kita punya Wabot, dengan kita punya Fluent Form. Okey, untuk Fluent Form dah cari. Okey, nampak cara guna Wabot via WP Fluent Form. Okey, nak buka kat sini. Dia nanti saya akan tunjukkan. Okey. Okey, Fluent Form. Yang ni anda just buka je sini. Nanti anda akan nampak lah dia punya bagaimana nak buat integration dan sebagainya. Saya akan tunjukkan anda satu persatu lah. Okey, alright. Jadi untuk permulaan, perkara yang pertama adalah anda kena pergi pada Fluent Form Pro. Then anda masukkan ni adalah form. Okey, pergi kepada bahagian form. Okey. Kat bahagian form ni anda kena add a new form terlebih dahulu. Okey.
Contohnya macam yang ni saya ada banyak form. Contohnya saya buat satu lagi form, nama dia testing. Okay. Testing. Okay. Blank. Okay. Untuk input anda perlu ada at least nama, dan anda kena ada contohnya nama dengan nombor phone lah. Anda boleh pergi phone bahagian sini. Okay. Okay, untuk nama ni, okay, nama ni anda boleh edit. Okay, macam contohnya first name, saya letak je as a nama, name. Dia ada dua pilihan, sama ada nak first name ataupun nak last name. Biasanya kita gunakan satu je lah. Dan kita boleh edit dia punya placeholder ni. Okay, saya nak katakan nama anda. Ni label placeholder kat bawah ni lah. Boleh selalu masukkan nama anda. Okay, and then phone, bahagian bawah ni anda boleh edit juga. Phone mobile, anda boleh edit kat sini. Anda boleh katakan masukkan WhatsApp nombor anda. Okay. Okay, yang bagus ni form ni, dia boleh default cari country. Anda boleh default country, dan anda boleh pilih Malaysia lah. Nanti dia akan automatic masukkan yang +06 tu. Okay, right. So di sini Malaysia. Okay, and then anda save form. Okay, nanti anda preview design. Okay, yang ni adalah contoh design anda lah. And then bila orang masukkan nama dengan masukkan nombor telefon, ni adalah contoh form. Okay, anda boleh buat macam-macam lagi. Anda boleh letakkan, contohnya anda nak masukkan teks ke kan. Okay, message saya. Okay, message kami. Okay, mungkin dia nak something, ataupun dia nak apa, biasanya kita akan buat contact form lah. Okay, apa-apa field pun anda boleh masukkan. Okay, anda boleh buat multiple choice dan sebagainya. Okay, yang ni saya tak go through detail lah, sebab saya nak setting untuk bagaimana integration dengan Warbot ni. Okay, and then anda pergi pada setting and integration. Bila dah kat bahagian sini, okay, yang ni anda nak namingkan dia. Sekejap, saya namakan dia test Warbot. Okay, Warbot form. Okay, and then tekan rename. Dia akan rename. Okay, alright, jadi ni anda punya form. Okay, form anda ni, ini ID dia form ID 14. Preview and design, yang ni adalah flown form ID anda nombor 14. Okay, anda preview and design yang ni lah. Okay, message kami dan sebagainya. Okay, alright. So sekarang ni, bagaimana bila kita nak setting orang masukkan detail, and then dia akan masuk ke dalam kita punya personal, masuk ke dalam kita punya WhatsApp. Mereka punya WhatsApp. Orang yang sebab bila dia masukkan nombor telefon ni, dia orang akan dapat WhatsApp notification. Ini sangat powerful lah, sebab untuk memudahkan kita untuk ni, untuk kita follow up mereka lah. Okay, okay, alright. Okay, yang ni adalah contoh yang kita pergi pada form setting yang biasa dulu. Ni contoh bila orang masukkan nama and then tekan hantar. Ada perasan tak dia ada macam satu message. Message tu anda boleh custom kat sini lah. Okay, anda boleh custom. Anda boleh terima kasih kerana menghubungi kami. Okay, sila semak WhatsApp anda. Contoh lah, anda boleh buat apa-apa. Ni contohnya kalau anda nak bila submit, orang tu pergi, dia akan dapat satu notification lah kat sini, kat page yang sama. Tapi contohnya kalau kata anda nak pergi kepada page yang lain, anda boleh pergi lah to a page. Okay, anda boleh select page anda yang ada dekat dalam dia punya WhatsApp, ataupun anda boleh pergi kepada custom URL. Okay, jadi anda ada pilihan lah. Macam contohnya kat sini, untuk tujuan kita punya tutorial, saya just buat simple lah. Okay, Selain itu, flow form ni juga dia boleh bantu anda untuk bagi notification. Okay, contohnya by default dia akan bagi notification kepada admin kepada WordPress ni. Jadi kalau anda nak enable, anda boleh enable.
Saya biasanya saya akan gunakan function ni lah sebab saya nak trigger diri saya sendiri. Katakanlah ada orang yang submit personal coaching form, jadi saya akan terima email. Okay, anda boleh add notification ni. Okay, contohnya kalau anda nak form ni hantar kepada orang yang email anda, orang yang submit form. Okay, macam ni, orang yang submit form ni dia nak terima email juga, anda pun boleh tambah. Tapi pastikan dekat kolom editor ni ada email lah. Okay, bila kita masuk, ni saya tak masuk ke email. Contohnya kalau kata saya nak trigger orang tu through email, saya boleh masukkan nama anda, masuk WhatsApp, email, kita save form. Okay, bila kita saving, dia akan pergi kepada setting integration ni. Okay, nanti kat email notification ni dia akan ada, tak ada. Okay, kalau tak ada, saya refresh. Okay, email notification. And then kalau tak ada, anda boleh add lah. Macam ni saya dah enablekan untuk admin. Jadi admin akan dapat email macam ni. Input name, dia akan send to email WordPress kita lah. Email yang kita letakkan untuk WordPress kita. Yang ni dia akan bagi tahu apa yang data yang ni all data ni, maksudnya semua data yang daripada nama saya ni, nama, email, WhatsApp, okay, message yang anda punya customer nak bagi anda boleh letakkan. Okay, and then kat sini anda boleh customkan lah. Contohnya anda nak letak apa-apa, anda boleh customkan. And then kalau katalah nak tambah satu email lagi kepada send to mail, select a field. Okay, anda pilih select a field dan anda pilih email punya field. Nanti dia akan automatic akan ambil field email ni. And then anda boleh tulis kat sini lah, terima kasih. Kalau anda nak customize, anda personalize, anda boleh add shortcode ni. Terima kasih nama kerana menghubungi saya. Anda boleh detailkan lah. Okay, okay, ini adalah contoh email. Okay, so kita save notification. Sekarang ni kita bila orang submit je form, masukkan nama, masukkan email, masukkan nombor telefon, dia akan dapat satu, orang tersebut akan dapat email. Okay, form anda telah berjaya. Okay, alright. Okay, save notification. Sekarang ni bila once orang dah submit form, anda sebagai owner form akan menerima email. Okay, dan customer anda yang isi form tu, mereka yang isi form pun akan menerima email jugalah. Okay, so kita nak tambah satu lagi, macam mana kita nak bagi WhatsApp. Okay, kat sini lah. Okay, yang lain semua kita boleh abaikan. Kita akan pergi pada satu nama dia, webhook. Okay, webhook ni, okay, dia akan integrate dengan kita punya WhatsApp ni, WhatsApp bot ni. Okay, untuk WhatsApp bot ni saya tak tunjukkan secara detail bagaimana nak set up. Anda boleh dapatkan dekat sini. Nanti anda boleh tengok dia punya tutorial bagaimana cara nak set up. Tapi basically apa yang akan anda dapat adalah anda akan dapat macam ni lah. Okay, anda akan dapat macam ni, dan anda akan dapat ni dashboard dia. Okay, nanti bila anda dah dapat macam ni, maksudnya anda dah berjaya lah untuk set up anda punya phone dan anda punya nombor dengan Warbot ni. Okay, so macam mana kita nak masukkan notification ke dalam borang? Kita pergi ke bahagian sini. Kita nampak dia akan, saya tunjukkan tutorial dulu, nanti saya tunjukkan. Okay, setting integration, pilih menu webhook. Okay, nampak tak? Pilih menu webhook. Okay, dan kita tekan je webhook. Okay, kita pergi ke sini, kita add new. Okay, kita namakan dia Warbot lah. Contohnya kita boleh namakan dia Warbot. Okay, okay, nanti kita pergi sini. Okay, okay, alright. Yang ni dikata kalau katalah anda tak ada, dikata kalau kata anda tak ada integration menu,
kan. Maksudnya webhook tu tiada. Maksudnya bila anda buka sini tak ada webhook ni, apa anda boleh pergi, anda boleh pergi pada flow form ni, anda pergi pada integration module, dan anda kena enablekan webhook punya menu. Itu maksudnya. Okay, macam ni saya dah enablekan webhook. Okay, pergi ke sini. Okay, webhook ni anda enablekan dia. Okay, itu maksud tutorial yang ni lah. Okay, dengan hanya modul webhook anda perlu menggunakan Flow Form versi Pro. Okay. Okay, dekat sini, contohnya kat sini, request URL ni, okay, anda masukkan https wabot ni. Copy ni, copy link address dan anda masukkan ke dalam bahagian sini. Request, Ctrl V. And then request method. Request method post request format form. Okay, request method pergi pada post form. Okay, alright. So kat sini, okay, request body selected field. Okay, request body selected field. Okay, okay, dekat selected field ni, okay, no header, request header, no header, and then pilih selected field. Okay, yang ni request field client ID dengan instant, daripada instant di webbot. Okay, jadi anda kena buat type text, number, anda kena buat okay, anda kena buat request field ni, anda kena buat client ID, instant, type dengan number lah, dan number, message. Okay, okay, dalam contoh ni, okay, dia akan jadi macam ni. Saya besarkan sikit. Okay, dia akan jadi macam ni lah. Client ID, instant, type, number, message. Macam mana buat macam ni? Anda masukkan ni, client ID, okay, and then next instance, next, okay, instant, sorry, okay, text, type, number, message, type, number, then bawah sekali message. Okay, nampak biar sama dengan yang ni, text, number, WhatsApp. Okay, alright. Sekarang ni kita nak isi. Macam mana nak isi adalah client ID ni, macam dia bagi tahu adalah anda kena gunakan anda punya client ID adalah anda punya dari instant webbot, dari instant webbot. Kat mana nak dapat ni? Contohnya kalau anda dah ada webbot ni. Okay, WhatsApp instant. Okay, jadi ada API key. Okay, anda klik API key, anda akan dapat client ID dengan instant. Jadi yang ni terus C, anda copy dan masukkan. Okay, and then instant pun, okay, Ctrl V, and then tekan enter. Anda kena tekan, dah masukkan, anda kena masukkan yang ni. Nampak tak yang bawah ni? Okay, right, kena tekan yang bawah tu. Instant sama juga, anda pergi kepada webbot anda, masukkan instant bawah ni, Ctrl C, Ctrl V. Okay, bila dah ada muncul ni, anda kena pergi ke bawah ni, kena select. Kalau tak dia akan hilang. Okay, and then type ni text. Tulis je text, tekan pilih text. Okay, and then number. Okay, number ni anda kena pilih daripada field, daripada borang anda. Contohnya kat sini, masukkan nombor WhatsApp anda. Okay, and then message. Dekat bahagian message ni anda boleh type lah message apa yang anda nak klien anda dapat. Contohnya macam ni, dia tunjukkan cara hi input, hi, kita masukkanlah contohnya. Okay, kalau maksudnya apa ni,
yang ni maksudnya yang apa ni, backslash and backslash ni maksudnya kita nak dia pergi macam hi input name, kita nak pergi kepada kita nak minta dia pergi kepada kita nak minta dia untuk pergi kepada bahagian bawah. Maksudnya kan kita WhatsApp dia ada baris pertama, baris kedua. Yang ni kita nak dia pergi kepada baris kedua. Okey, ni selang perenggan lah. Okey, yang ni contoh lah, kita pergilah yang ni. Ctrl C, dan kita pergi pada bahagian ni. Sama juga masukkan Ctrl V. Okey, alright. Okey, kalau anda nak edit, pastikan anda edit kan. Anda edit, dia akan tetap benda yang sama. Tapi kalau contohnya anda nak edit, salam, terima kasih kerana menghubungi kami. Okay, and then kalau kita nak perenggan seterusnya, buat apa? Backslash n, sila semak email anda. Okay, contohnya kat situ kan. Okay, pastikan bila anda dah tekan, anda kena tekan yang bawah ni baru dia akan berubah. Okay, alright. And then anda dah settle semua ni, dah masukkan semua. Okay, alright. 84, let's check instant. Okay, sama DD. Alright. So bila anda dah letak semua ni, anda tekan create webhook feed. Create webhook feed. Okay, sekarang anda dah successfully create satu integration dengan namanya Wabot. Okay, sekarang ni kita nak test. Pergi back. Okay, dia dah ada lah Wabot. Ni dia punya webhook URL ni. So macam mana kita nak test form ni? Kita boleh embed kita boleh embed kat mana-mana. Contohnya kita pergi pada satu page baru, new tab. Okay, kita letak je. Saya dah ada page test, banyak page testing. Okay, ni testing fluent ni apa semua kan. Okay, jadi saya gunakan ni lah, edit testing fluent. Contohnya tadi kat fluent form tu nampak dia punya ID dia 14. Saya kena ingat ID dia 14. Testing fluent. Okay, contohnya anda buat baru. Okay, ni kalau kata anda install fluent form, dia akan, contohnya saya buat barulah, saya remove block. Okay, anda boleh tambah, anda cari je fluent. Cari je fluent ni guna Gutenberg lah. Ini anda select form. Dia dah test Wabot form. Okay, then tekan update. And then kita view new tab. Okay, bila kita view new tab, dia akan pergi kepada bahagian ni dan anda boleh testing lah. Okay, okay, nampak dia akan automatic pilih Malaysia. Jadi anda test. Dan tekan email. Masukkan email, masukkan nombor phone anda, test. And then anda tekan submit form. Kita nak tahu dia berjaya ke tak. Okay, ini yang saya kata tadi, yang tadi tu kan. Terima kasih, sila semak WhatsApp anda. Kita pergi balik kepada kita punya WhatsApp. Kita nampak tak kat sini? Salam, terima kasih kerana menghubungi kami. Sila semak email anda. Okay, ni mana satulah anda nak buat, semak email ke semak WhatsApp ke, sebab dia akan bagi email juga. Okay, kita buka email nak tengok. Okay, disebabkan saya menggunakan dua yang sama, maksudnya test new form submitted ni, saya sebagai admin saya akan dapat ni lah, new form submitted. Orang yang menerima tu, orang yang mengisi tu, dia akan dapat yang ni. Dia akan dapat form anda telah berjaya. Ni yang saya setting. Terima kasih kerana menghubungi saya. Contohnya anda nak bagi detail dan sebagainya kat sini, anda boleh edit kat bahagian yang email notification ni lah.
So, itu saja teknik dan cara bagaimana anda nak bila orang isi form anda, dia akan automatic dapat WhatsApp. Okay, thank you very much. Okay, sekarang ni anda dah tahu bagaimana trik untuk mendapatkan notification, untuk trigger notification WhatsApp kepada mereka yang dah contact anda. Okay, untuk mendapatkan form dan warbot, anda boleh pergi pada description saya pada bahagian bawah ni, sebab saya ada sediakan link ke form dan juga warbot. Jadi, jika anda ada sebarang persoalan lain dan jika anda suka tutorial begini, pastikan anda tekan like. Dan jika ada soalan berkaitan dengan video yang saya terangkan, pastikan anda komen di bahagian komen di bawah ini. Okay, untuk next video ni anda boleh tengok bagaimana saya create funnel dengan mudah dalam WordPress. Jadi anda boleh tengok videonya di bahagian tepi ini. Jadi, check it out.